Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali wa sahbihi wa barik wa sallim. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Bersyukur kita kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala lagi dalam kelas kita, kelas sejarah kita. Okay. Hari ini hari Isnin, 8 hari bulan Mac 2021, masa menunjukkan 7.56 pagi. Berada di atas talian ialah student cikgu tingkatan 2 AF, iaitu baru 5 orang. Okey, baru 5 orang, yang lain tak tahulah ke mana. Okey, baik. Okey, marilah sama-sama kita membacakan umul kitab Al-Fatihah supaya majlis ilmu kita pada pagi ini diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin, amin, ya Rabbana alamin. Baiklah student, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Umi Maisarah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam cikgu. Siti Umairah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam cikgu. Alhamdulillah. Emilia Safira. Assalamualaikum. Waalaikumsalam cikgu. Okey. Alhamdulillah. Nur Nabiha Najwa. Assalamualaikum. Biha, are you okay? Okay, tak ada respon. Cikgu harap awak okay. Faris, Assalamualaikum. Faris? Oh, Faris. Okay, Faris tak ada respon. Okay, yang tak ada respon tu cikgu tak tahulah. Cikgu kena tahulah anda ni macam mana kan. Takut-takut apa nama tak sihat ke, atau ada masalah mikrofon ke. Kalau tak boleh respon secara suara, boleh respon dalam chat. Okay, supaya cikgu tahu status anda. Baiklah. Okay, kita masih lagi dalam bab 1, walaupun sebenarnya cikgu telah diberitahu anda sudah sampai bab 7, tapi cikgu yakin banyak topik-topik yang anda tak faham. Okey, pada pelajaran yang lalu kita sudah berbincang dan juga berbahas topik 1.3. Okey, kerajaan alam Melayu yang masyhur. Okey, muka surat 9, bermula muka surat 9. Dan kita juga telah belajar pada pelajaran yang lalu, iaitu bimbingan menjawab soalan kebat dalam buku teks. Kalau awak perasan, dalam buku teks tu, okey, ada di muka surat tertentu adanya ikon otak. Jadi ikon otak tu merujuk kepada kemahiran berfikir aras tinggi. Okey, jadi pelajaran yang lalu kita dah bincang dan cikgu dah bimbing bagaimana kita nak jawab soalan kebat tersebut. Okey, baik. Hari ini insya-Allah kita akan sambung kerajaan alam Melayu yang masyhur. Kemudian kita akan masuk topik seterusnya, 1.4, kerajaan alam Melayu dan kerajaan luar yang sezaman. Kita habiskan dulu topik 1.3. Okey, baik. Topik 1.3, anda perlu tahu 3 faktor. 3 faktor kemasyhuran kerajaan alam Melayu. Cikgu ulang balik. Yang pertama, atau faktor yang pertama, raja yang memerintah. Okey, kerajaan alam Melayu ni rajanya bukan seorang, malah lebih daripada seorang, sebab kerajaan alam Melayu ni bertahan dalam tempoh masa yang lama. So kita kena kenal pasti raja yang masyhur yang memerintah kerajaan alam Melayu. Nama pun topik kerajaan alam Melayu yang masyhur.
Kemudian faktor yang kedua, kita kena kenal pasti wilayah penguasaan kerajaan tersebut. Dan yang ketiga ialah kemajuan ekonomi. Dan kita dah bincang kerajaan Funan, kerajaan Champa dan kerajaan Sriwijaya dah ke belum? Siti Humairah dah kita bincang belum? Cikgu ada bagi tugasan kan, betul tak? Siti, kerajaan Sriwijaya dah bincang belum? Umi, macam mana? Dah kerajaan Sriwijaya? Dah cikgu ada bagi tugasan sebenarnya. Kita tak habis bincang lagi kerajaan Alam Melayu. Sampai mana? Boleh beritahu? Sebab cikgu banyak ajar tingkatan 2 ni. Dan cikgu dah keliru dah. Mana satu? Cuba beritahu sampai mana kita berhenti. Sampai mana? Student? Kerajaan Umi. Angkor. Kerajaan Angkor kita berhenti situ Alright. Baik. Ya, baru teringat. Terus cikgu teringat. Terima kasih Umi Masyarah. Terus cikgu teringat. Okey. Rakaman pengajaran yang cikgu telah muat naik dalam Telegram anda. Okey, baik. Rujuk muka surat 12. Okey, rujuk muka surat 12 buku teks anda. Cikgu kongsikan buku teks tersebut di skrin masing-masing. Tunggu sebentar. So, lepas kerajaan Angkor ialah kerajaan Majapahit. Muka surat 12. Okey. Okey, respon. Adakah anda melihat paparan yang cikgu kongsikan? Student, respon. Dapat lihat tak dengan jelas? Jelas cikgu. Alhamdulillah. Okey, baik. Ini tugasan anda yang cikgu berikan, sangat-sangat simple. Okey, untuk next kerajaan Melayu bermula dengan kerajaan Majapahit. Okey, anda diminta kenal pasti raja yang memerintah, wilayah penguasaannya dan juga kemajuan ekonominya. Alright, baik. Kita mulakan dengan kerajaan Majapahit. Okey, cikgu bagi masa lebih kurang dalam 30 saat untuk awak melihat, membaca dengan pantas. Okey, fast reading. Kemasyhuran kerajaan Majapahit. Okey, 30 saat dari sekarang. Dalam masa yang sama kenal pasti raja yang memerintah, wilayah penguasaannya dan juga kemajuan ekonominya. Okey, 30 saat bermula dari sekarang. Fast reading. Okey, baik. Alhamdulillah. Okey, baik. Cikgu nak tanya kepada Faris. Faris, beritahu cikgu dan juga kawan-kawan, siapakah pemerintah yang masyhur bagi kerajaan Majapahit? Silakan Faris. Dalam ruangan chat pun boleh, melalui suara pun boleh. Nak cepat suara, beritahu terus. Type lambat Okey. Baik, silakan Faris, jangan buang masa. Siapakah pemerintah yang terkenal untuk kerajaan Majapahit? Silakan Faris. Okey, tengok kejap ada Raden Wijaya. Okey, Raden, banyaknya Raden Wijaya. Okey, kita tengok kejap Raden Wijaya. Tengok. Raden Wijaya, kerajaan Majapahit. Raden Wijaya. Faris. Raden Wijaya tu pengasas kerajaan Majapahit, Faris. Cikgu, soalan cikgu,
pemerintah yang masyhur bagi kerajaan Majapahit. Okay, Faris, kena betulkan tu, bukan Patih line slow. Okey, tak apa. Patih Gajah Mada, barulah betul. Okey, highlightkan pelajar-pelajar. Okey, Patih Gajah Mada. Baik, dengar elok. Patih Gajah Mada ni bukannya raja. Bukannya raja. Rajanya ialah Tribuana Tunggadewi. Ni pemerintah semasa kemasyhuran kerajaan Majapahit. Okey. Tribuana telah melantik Patih Gajah Mada sebagai Perdana Menteri. Perdana Menteri Majapahit. Dan arkitek bagi kemasyhuran kerajaan Majapahit. Sumbangan Patih Gajah Mada sangat-sangat besar bagi memasyhurkan kerajaan Majapahit. Okey. Sebenarnya dalam buku teks sejarah menyebut bukannya Tribuana Tunggadewi. Okey, yang bertanggungjawab memasyhurkan Majapahit ialah Patih Gajah Mada sendiri. Patih Gajah Mada ni seorang yang bijaksana, panglima perang juga yang hebat, okey, dan juga berkeupayaan mentadbir dan juga meluaskan penguasaan dan penaklukan bagi kerajaan Majapahit. Banyak siri kejayaan yang dicapai oleh Patih Gajah Mada, sama ada dalam bidang pentadbiran ataupun dalam penguasaan wilayah lain. So, itu menyebabkan kerajaan Majapahit bertambah besar dan luas sehingga menjadi empire. Jadi macam mana kita nak tulis? Okey, kena ingat Patih Gajah Mada ni bukannya raja. Jadi jawapan awak macam ni. Untuk kerajaan Majapahit, okey, Patih Gajah Mada Patih Gajah Mada ni Perdana Menteri yang memasyhurkan kerajaan Majapahit, bukannya Raja Tribuana Tunggadewi. Kena ingat tu. Okey. Baik, usaha Patih Gajah Mada berjaya mengembalikan keamanan dan keselamatan kerajaan Majapahit. Okey, baik. Cikgu nak tanya soalan lagi. Emilia. Okey, Emilia. Okey. Beritahu cikgu dan rakan-rakan lain. Okey, kenal pasti wilayah penguasaan Majapahit. Okay, silakan Emilia. Sama ada beritahu secara suara ataupun secara typing dalam chat. Silakan Emilia. Senang je ni. Timur Pulau Jawa, pesisir pantai timur Sumatera, pesisir selatan dan barat Pulau Borneo, bahagian selatan dan timur Sulawesi dan Kepulauan Maluku. Bagus. Okey. Tengok ataupun dengar Emilia ni cakap, kita dah dapat agak boleh buat gambaran begitu besar dan luasnya kerajaan Majapahit sehingga membentuk sebuah empire. Empire ni, okey, apa maksud empire? Boleh buat catatan dalam mana-mana ruangan kosong. Empire ni adalah kerajaan, apabila kerajaan itu menakluk kerajaan lain atau menakluk wilayah lain. Okey, dan wilayahnya bertambah luas dan itulah dinamakan sebagai empire. Okey, baik. Kalau kita lihat pada peta, okey, tengok Pulau Timur Pulau Jawa, pesisir pantai timur Sumatera, pesisir selatan dan barat Pulau Borneo, bahagian selatan dan timur Sulawesi, Kepulauan Maluku. Sangat-sangat besar. Sangat-sangat besar ni. Okey. Cuba kita tengok peta. Okey, cuba tengok peta. Kita cuba petakan wilayah kerajaan Majapahit. Ni Majapahit. Okey. Timur Sumatera mana? Sini dia punya. Nampak ni, Timur Sumatera ni. Timur Sumatera Okey. Selatan Borneo sini. Selatan Borneo. Ni Borneo sini. Selatan Borneo. Separuh ni. Di bawah. Okey. Timur Majapahit. Ni, sini. Okey. Kepulauan Maluku sini. Ni Kepulauan Maluku. Ni Kepulauan Maluku So, besar sebenarnya empire kerajaan Majapahit. Sangat-sangat besar. Okey, bagus Emilia. Baik.
Okey, seterusnya ialah kemajuan ekonomi kerajaan Majapahit. Okey, siapa volunteer nak beritahu? Okey, apakah kemajuan ekonomi kerajaan Majapahit pada zaman kemasyhurannya? Okey, siapa boleh tahu? Siti Humairah. Apakah kemajuan ekonomi kerajaan Majapahit semasa zaman kemasyhurannya? Silakan. Type pun tak apa, beritahu pun tak apa. Kemajuan ekonomi. Senang je tu. Perdagangan. Yes, good job. Kenapa suara macam lelah-lelah ataupun sesak-sesak ni? Bau jogging ke? Okey, baik. Pusat perdagangan. Okey. Baik, oleh kerana empire kerajaan Majapahit bertambah luas. Okey, so kan cikgu dah cerita ataupun kita dah bincang dalam topik sebelum ni, kerajaan alam Melayu sebelum ni, apabila sesebuah kerajaan itu meluaskan kuasa ke wilayah lain, kerajaan itu juga menguasai laut ataupun bahagian pesisir pantai ataupun bahagian lautan. Penguasaan ni di lautan tersebut membolehkan kerajaan itu menguasai jalan perdagangan. Itu sebabnya kerajaan Majapahit juga kemajuan ekonominya adalah perdagangan. Okey, baik, bagus. Kerajaan Majapahit settle. Okey, baik. Cikgu nak sebutkan kemasyhuran ini boleh juga kita tuliskan sebagai kegemilangan. Buat catatan. Masyhur ni juga kegemilangan. Kegemilangan, terkenal, kehebatan, kan, keagungan pun boleh. Sama saja semua tu. Kalau contohnya soalan tukar, dia tak keluar masyhur, keluar perkataan. Apakah faktor-faktor kegemilangan kerajaan Majapahit? Contohnya, jawapannya sama. Ada 3 tadilah, raja, wilayah dan kemajuan ekonomi. Okey, buat catatan. Okey, baik. Kita teruskan dengan kerajaan Kedah Tua. Kerajaan Kedah Tua terdapat di negara kita. Baik, kita terus lihat. Yang ni awak baca saja. Ni awak baca saja. Jangan tak baca, baca sendiri. Okey, sebab yang penting kita nak fokuskan kepada kemasyhuran. Okey, baiklah, kita lihat muka surat surat apa tu? Surat 12, kemasyhuran. Okey, sama-sama rujuk buku teks ke surat tersebut. Okey, kenal pasti wilayah raja yang masyhur memerintah, wilayah penguasaan dan juga kemajuan ekonominya. Okey, 30 saat dari sekarang. Okey, baik. Siapa yang boleh beritahu raja yang memerintah bagi kerajaan Kedah Tua? Raja yang masyhur. Okey, siapa boleh beritahu? Faris. Okey, Faris, silakan. Awak dah angkat tangan tu. Silakan Faris. Type pun tak apa. Beritahu secara suara pun tak apa. Silakan. Silakan Faris, awak dah buka mikrofon tu. Silakan Faris.
Cikgu Kip. Ha? Sila Faris, sila Faris. Siapa Faris? Okey, Faris. Jap. Jap cikgu. Okey. Baik. Terus. Okey, tak apa Faris. Cikgu buka kepada yang lain. Okey, bagaimana yang lain? Umi, Emilia, okey, Nabiha. Macam mana? Okey, baik. Faris, lambat sangat tu. Beritahu je siapa. Mungkin line slow ni. Okey, baiklah. Bagaimana dengan Siti? Macam mana Siti? Siti Humairah, siapa rajanya? Pemerintah, raja atau pemerintah kerajaan Kedah Tua. Siti Humairah, respon. Cuba. Cuba Siti. Hello, Siti. Kejap cikgu, kejap. Kejap. Okey. Bagaimana? Pelajar-pelajar? Faris masih lagi mencari jawapan, masih cikgu tunggu. Siti Humairah pun sama. Emilia pula membantu. Macam mana Emilia? Boleh bantu kawan-kawan anda? Siapakah raja memerintahnya? Umi, Maisarah, sila bantu. Kawan-kawan tak boleh jawab ni. Cuba tengok. Macam mana student? Umi, Emilia, Siti, Biha, Jauh, Najwa, Faris. Okey. Come on. Kita nak banyak lagi ni. Nak belajar lagi ni. Nanti kita lambat. Okey. Emilia. Come on. Siti. Apa dia beritahu je? Sultan Mutawakil. Awak dapat mana Sultan Mutawakil ni? Faris, Sultan Mutawakil ni kalau dah Sultan Islam Faris. Tak apa, Faris dah cuba jawab. Dia mungkin cari dekat mana-mana sumber. Okey, tak apa Faris. Apa pun percubaan yang baik. Cikgu nak usaha awak tu, cikgu nak tengok. Okey, salah betul. Google Okey, tak apa. Tak apa Faris. Usaha yang baik. Cikgu sebenarnya nak tengok usaha awak mencari maklumat. Okey. Bukannya betul salah tu. Betul salah tu kemudian tu perkara kedua. Yang penting apakah usaha awak. Bagus. Okey, baiklah. Begini sebenarnya. Kalau kita baca betul-betul.
Okey, dalam muka surat 12 tu tiada maklumat tentang raja yang memerintah bagi kerajaan Kedah Tua. Okey, raja yang masyhur tak ada. Baik. Kerajaan Kedah Tua ada pemerintahnya. Tetapi sumber sejarah bagi kerajaan Kedah Tua bagi raja sangat-sangat terhad. Okey. Setakat ini maklumat sejarah tentang kerajaan Kedah Tua banyaknya tentang kegiatan perdagangan di situ, iaitu kepesatan, kemajuan, kemasyhuran kerajaan Kedah Tua dalam ekonomi perdagangan. So dekat sini kita dapat lihat bahawa dia tak ada maklumat tentang raja yang masyhur. Tiada maklumat tentang wilayah penguasaan sebab tak ada. Kerajaan Kedah Tua tidak wilayah. Tak ada. Kalau kita tengok kerajaan Kedah Tua dalam peta sebelum ini, kawasan tu memang macam tu. Dia tidak meluas. Okey, memang kat situ saja. Baik, dari segi kemajuan ekonomi, yes, kerajaan Kedah Tua maju, sangat-sangat maju dalam bidang perdagangan. Sangat maju sehingga banyak kuasa lain yang nak menjajah atau menakluk kerajaan Kedah Tua. Akhirnya kerajaan Kedah Tua diserang oleh tentera Chola dari India pada tahun 1025. Okey, jadi itulah kemasyhuran kerajaan Kedah Tua kerana kegiatan perdagangannya sangat-sangat masyhur dan sangat terkenal pada ketika itu sehingga dapat mengatasi kerajaan-kerajaan alam Melayu yang lain. Okey. Oleh kerana tiada catatan tentang raja dalam buku teks itu tak ada. Sebenarnya ada pelajar-pelajar. Cuma ahli sejarah tidak ada satu bukti yang cukup. Siapa raja-raja banyak raja dalam kerajaan Kedah Tua ni? Okey. Yang dia sebenarnya kalau kita kaji sejarah, dia tak ada bukti sejarah yang jelas bagi pemerintah kerajaan Kedah Tua. Tak ada. Okey, ahli sejarah bersepakat bahawa kerajaan Kedah Tua diperintah oleh golongan Brahmin, iaitu golongan yang cerdik dan pandai dalam agama Hindu dan Buddha. So, di kalangan pemerintah dari golongan Brahmin. Tetapi bukti tak ada, bukti yang jelas tak ada menulis tentang siapa raja yang masyhur, tak ada. Berbanding dengan kerajaan-kerajaan lain, kerajaan yang kita belajar sebelum ni, ada buktinya dengan jelas menyebut bahawa, okey, contohnya Patih Gajah Mada telah membantu pemerintah Tri Buana Tunggadewi dalam menjalankan ekspedisi penguasaan wilayahnya. Okey, begitu. Tapi kerajaan Kedah Tua ni, dia punya kekuatan ialah betul-betul power dalam kegiatan perdagangan. Sehingga pedagang-pedagang singgah ke pelabuhan Kedah Tua. Jadi cemburulah kerajaan alam Melayu lain. Termasuklah daripada kerajaan India. Itu sebab kerajaan India serang tu. Okey, baik, itu kerajaan Kedah Tua. Kita lihat pula kerajaan Gangga Negara. Sama juga dengan kerajaan Kedah Tua ni. Okey, baik, kita lihat buku teks seterusnya kerajaan Kedah Tua. Jom. Kerajaan Gangga Negara. Okey, baik, sebelum tu. Dalam muka surat 13 ada gambar candi. Candi di kawasan Lembah Bujang yang menunjukkan kerajaan yang membuktikan kewujudan kerajaan Kedah Tua. Baik, buat catatan. Candi ni apa? Baik, candi ni adalah rumah ibadat. Buat catatan, candi bermaksud rumah ibadat untuk agama Hindu dan Buddha. Itu maksud candi. Candi ni dibina daripada batu. Seperti yang awak lihat dalam gambar. Baik, dalam gambar ni sebenarnya candi candi ni tak lengkap sebenarnya. Dia ada hanya tapak, banyak tapak. Kalau kita pergi sehari ini, kalau kita pergi sana, muzium ni, dia muzium kat luar Dia muzium Kedah Tua ni. Banyak candi-candi seperti yang kamu lihat dalam gambar, tetapi candi itu dia ada tapak saja. Dia punya tiang-tiang ni banyak yang runtuh, banyak yang rosak dan diletakkan dalam muzium dalam. Okey. Di sini dia ada dua muzium. Satu muzium kat luar, seperti dalam gambar ni, awak boleh
pergi merayau ataupun ronda, pergi keluar, pergi tengok candi-candi ataupun masuk dalam dia punya kompleks bangunan, muzium di dalam bangunan ada juga. Okey. Baik. Okey, kita lihat seterusnya. Jadi itulah candi Okey, candi. Itu masuk candi rumah ibadat. Kita tengok siapa? Nur Zahirah masuk. Okey, baik, kita lihat kerajaan Gangga Negara. Okey, kita lihat aspek kemasyhurannya. Okey, baik. Dia sama macam Kedah Tua. Okey. Baik, apakah kemasyhuran kerajaan Gangga Negara? Apa kemasyhuran? Cikgu nak tanya Umi Maisarah lah. Apakah kemasyhuran kerajaan Gangga Negara? Umi. Silakan Umi. Kekayaan hasil bumi. Oh, bagus. Okey, kekayaan hasil bumi. Okey, kaya hasil bumi saja, dia tak akan jadi maju. Sambung. Kaya hasil bumi tak maju. Dia maju sebab apa? Dah kaya hasil bumi, buat apa dengan hasil bumi tu? Okey. Dia buat apa dengan hasil bumi tu? Siti. Umi. Okey, betul. Jawapan awak betul. Tambah lagi satu ayat, terus lagi dapat satu lagi point atau satu lagi markah. Baik, macam kita lah. Kita ada emas. Tapi kita tekan maju dengan emas. Emas ni nak buat apa? Mempertahankan kedaulatan. Okey, betul. Okey, macam ni. Umi, balik kepada soalan cikgu tadi. Awak dah jawab. Okey, kerajaan Gangga Negara kaya dengan hasil bumi. Okey, apakah hasil bumi tersebut? Cuba tengok dalam buku teks atau dalam paparan. Ada dengan jelas awak nampak tu. Apakah hasil bumi tersebut? Emas dan biji timah. Bagus, dah dapat 2 poin. Good job. Okey, emas dan biji timah. Buat apa dengan emas biji timah ni? Dia nak buat apa? Okey, nak buat apa? Emas dan biji timah. Kita ada emas biji timah. Okey, tak boleh maju lagi. Nak maju emas dan biji timah, kita kena buat apa dengan emas biji timah? Banyak ni. Emas biji timah nak buat apa ni? Banyak ni. Kita kena buat sesuatu. Okey, buat apa tu? Emas dan biji timah tu. Umi. Yang lain pun boleh menyampuk. Menyampuk. Boleh mencelah. Buat apa emas biji timah ni supaya dia maju? Jual beli. Yes. Ataupun dalam perkataan yang lebih tepat, nama dia jual beli tu betul. Lagi tepat ni jual beli dengan tempat lain. Dengan kerajaan luar. Kita nak panggil apa? Panggil apa? Yes. Dah sampai ke destinasi. Itulah sebenarnya yang cikgu nak awak berfikir. Baik, begini. Kerajaan Gangga Negara kaya dengan hasil bumi. Seperti biji timah dan juga emas. Okey, Jadi biji timah dan emas ni menjadi faktor penarik pedagang luar. Okey, datang ke pelabuhan Gangga Negara. Menyebabkan Gangga Negara muncul sebagai kerajaan yang masyhur pada abad ke-9 kerana aktiviti perdagangannya. Barang perdagangannya emas dan biji timah dari kerajaan Gangga Negara. Gitu. So, tiada catatan yang jelas tentang siapakah raja yang masyhur dalam kerajaan Gangga Negara. Tiada catatan yang jelas. Tapi ada. Tapi tak ada catatan jelas. Menurutnya, pengasasnya ialah Raja Ganji Sarjuna. Raja Ganji Sarjuna. Tetapi yang masyhur tak ada catatan sejarah yang jelas. Kita highlightkan dulu. Jom sama-sama belajar. Kita highlightkan. Ini kemasyhurannya. Kekayaan hasil bumi. Jadi kalau pedagang, maksudnya perdagangan lah kan. Pedagang luar maksudnya kemajuan ekonominya ialah perdagangan. Barang apa yang didagang? Emas dan biji timah merupakan logam. Ataupun logam lah. Hasil bumi. Kerajaan Gangga Negara sangat banyak pada ketika itu. Dan apabila biji timah ni berkekalan, kalau orang nak tahu, sehinggalah abad ke-19, sehingga kerajaan Perak, sehinggalah British sampai, British menjajah negara kita, biji timah ni masih banyak lagi. Sehingga negara kita menjadi pengeluar nombor 1 biji timah dunia pada satu masa lalu. Nanti kita belajar dalam
Tingkatan 3 ke? Tingkatan 3 ke? Tingkatan 3. Kalau tak silap lah. Tingkatan 3 ke tingkatan 2? Saya tak ingat. Cikgu tak ingat. Okey. Baik, macam itulah. Okey. Dan kerajaan ganggang negara lemah apabila diserang tentera Chola dari India. Okey, pelajar-pelajar, itulah dia. Okey, itulah dia kerajaan-kerajaan alam Melayu yang masyhur dan juga faktor-faktor kemasyhurannya. So, cikgu harap anda sudah highlightkan 3 faktor tersebut. 3 faktor tersebut. Okey, baik. Lihat rumusan. Dia kat sini rumusan. Ni rumusan dia. Apa pengarang buku teks buat kesimpulan? Okey, penulis buku teks ni dia buat kesimpulan. Okey. Kerajaan yang masyhur ni, okey, dia punya iktibar dan pengajarannya hasil daripada kebijaksanaan pemimpin. Okey, masyarakat alam Melayu. Pemimpin ni merujuk kepada raja-raja yang memerintah. Okey, jadi raja ni lah yang bertanggungjawab yang menjadi kemasyhuran sebuah kerajaan tersebut. Okey, baik, jom. Okey, kalau tak ada apa-apa lagi kita masuk 1.4 kerajaan alam Melayu dan kerajaan luar yang sezaman. Okey, rujuk muka surat 14 sekarang. Okey, pelajar-pelajar. Okey, apabila kita bandingkan kerajaan alam Melayu dengan kerajaan luar atau tamadun luar yang sezaman. Ada. Okey. Lihat Jadi dekat dalam topik ini anda perlu kenal pasti. Okey, kenal pasti kerajaan alam Melayu dan kerajaan alam luar yang sezaman mengikut abad. Okey, mengikut abad. Awak kena tahu. Baik, contoh, lihat abad pertama. Abad pertama maksudnya 100 Masihi. Okey. Kenal pasti kerajaan alam Melayu dulu. Apa dia? Kerajaan Funan. Kerajaan Funan. Okey, dia sezaman dengan dinasti Han di China. Kita belajar semasa tingkatan 1 dulu. Okey, Empire Kushan di Asia, begitu juga di Parsi. Empire Asia ada dua. Asia ada 2 empire, dinasti Han, Kushan dan Parsi. Dan juga kerajaan Funan sezaman dengan Empire Rom. Baik. Itu pertama. Okey, anda kena tahu abad dia 100 Masihi, abad pertama. Ni kerajaan luarnya. Yang ini adalah kerajaan Melayunya. Baik, gambar ni merujuk kepada monumen. Buat catatan, cikgu buat catat kat sini. Gambar-gambar ni, okey, jap cikgu catatkan. Note dekat sini, cikgu tulis note. Gambar-gambar ni monumen. Apakah maksud monumen? Okey, tu cikgu nak tulis ni. Sekejap Mana note ni tadi? Oh, ada sebenarnya cikgu. Ni ada. So, baik ni. Okey, monumen. Sekejap cikgu tulis M-O-N-U-M-E-N. Buat catatan. Monumen adalah binaan yang dibina dari binaan atau struktur yang dibina dengan batu. Okey, monumen adalah binaan atau struktur yang dibina dengan batu bagi batu untuk tujuan tertentu. Okey, contoh ni Colosseum di Rom. Colosseum ni di Rom ni adalah tempat pahlawan Rom bertanding. Pahlawan Rom, kita nama pahlawan Rom tu sebut ialah dalam bahasa Rom gladiator, dia bertanding menguji kekuatan. Dan juga Colosseum ni berfungsi sebagai tempat persembahan teater atau drama. So Colosseum pada zaman ini, kalau kita bandingkan dengan zaman sekarang, Colosseum adalah stadium. Kalau you pergi Colosseum, sekarang you pergi Colosseum kan, you duduk tengah-tengah dan you cuba suara, memang setiap sudut atau tempat duduk di Colosseum ni, suara anda yang berada di tengah-tengah Colosseum tu dapat didengari dengan jelas sekali. Hebat kan? Okey, baik. Ni Funan tapak bandar Okyo, ni tinggalan dia lah. Ni tinggalan dalam bentuk monumen. Okey, baik. Settle. Okey. Seterusnya, abad ke-9.
Okay, ataupun 900 Masihi. Okay. Kenal pasti kerajaan alam Melayu ada dua. Okay. Ada tiga. Champa, okay, Champa, Angkor dan Sriwijaya. Okay. Dia sezaman dengan kerajaan Chola di India. Dinasti Tang. Okay, dinasti Tang. Dinasti Tang kat sini. Okay. Dinasti Tang. Okey. Kemudian sezaman dengan kerajaan Abbasiyah, kerajaan Islam Abbasiyah. Okey, dan juga Empire Rom Timur. Tadi Empire Rom. Okey, Empire Byzantine ni juga Empire Rom, tetapi ataupun dalam kurungan boleh buat kurungan Empire Rom Timur. Empire Rom dengan Empire Rom Timur berbeza pelajar-pelajar. Berbeza. Ama hampir sama kan? Lain. Pemerintahnya lain-lain. Tak sehaluan. Dia ada percanggahan. Sebabnya berbeza. Empire Byzantine juga dikenali dengan nama Empire Rom Timur. Di situ. Jadi kita zaman dengan kerajaan-kerajaan ini. Alright. Baik. Dah highlight kan? Baik. Seterusnya, okey, kita lihat. Abad ke-14 atau 1400. 1400 ni. Okey, 1400 ni. Okey, masih kalau awak nak tahu 1400 ni apa nama Parameswara. Okey, baru nak menubuhkan kerajaan Melaka. Okey, pada masa ni lah, abad ke-14. Abad ke-14. Okey, kerajaan Melayu ya ialah Majapahit, Champa, Angkor. Sezaman dengan Kesultanan Delhi dan juga kerajaan Islam Turki Uthmaniyah. Jadi Kesultanan Delhi juga Kesultanan Islam. Ini dia. Ini sebenarnya semua binaan-binaan lah. Binaan-binaan atau monumen bagi kerajaan tersebut. Okey. Bersama dengan ni. Angkor Wat. Okey. Champa Menara Cham di Mison. Okey. Sriwijaya Candi Bahal. Okey. Baik. Cikgu nak ingatkan. Kalau awak terlupa cikgu ada sebutkan. Kerajaan alam Melayu pada ketika ini masih lagi belum Islam. Masih lagi masyarakatnya menganut agama Hindu atau Buddha. Alright, baik. Kita lihat pada abad seterusnya. Habis dah, tu je. Ada 3 abad sampai abad 1400. Okey, baik. Settle. Ada nak tanya? Ada nak tanya pelajar-pelajar? Cikgu buka pada soalan. Ada nak tanya? Pelajar-pelajar, ada nak tanya? Respon, cikgu buka kepada soal jawab. Okey, bagus Faris. Dengan jawapan itu tadi. Tak ada Okey, masa pun dah hampir menunjukkan pukul 8.40. Okey. Baiklah, itu sajalah pada cikgu Okey, baik. Okey, kita pada kelas akan datang, kita habiskan topik ni. Okay, sikit je lagi tu. Kan? Lepas tu kita akan masuk, insyaAllah kita akan buat sedikit latihan. Kalau boleh, cikgu akan buat latihan. Tak perlulah buat jawab. Kalau boleh, seboleh-bolehnya, latihan tu dibuat pada masa kelas kita lah. Seboleh-bolehnya. Kalau tak sempat, terpaksa lah latihan itu dijadikan sebagai tugasan di rumah. Okey. Okey, baik. Kalau tak ada apa-apa lagi, cikgu akhir lah, cikgu tangguhkan kelas lah tak ada soalan kan? Okey. Baiklah, kita akhiri kelas kita dengan bacaan surah Al-As dan tasbih Al-Kifarah. Bismillahirrahmanirrahim. Wal as innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Subhanallahi wa bihamdika asyhadu an la anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih
kerana hadir pada kelas pagi ini. Jangan lupa, okey, lepas ni tengok Telegram, kita kemas kini kehadiran anda, jangan lupa. Okey. Sampai jumpa lagi dalam kelas akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu a'lam.